Okay, semoga vlog ini bermanfaat dan kita sebagai rakyat Malaysia ataupun rakyat Jawi ataupun rakyat di Asia Tenggara berbangga dengan pemrosesan air yang dipertanggungjawabkan oleh JSC Malaysia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Okay, tadi kita dah saksikan keindahan matahari muncul, iaitu sunrise. Alhamdulillah hari ni Bang Cik diberi kesempatan menunjukkan kepada anda kecantikan yang Bang Cik lihat dan Bang Cik kongsikan kepada anda semua. Bang Cik sekarang berada di Pantai Shuhaibah. Okey, Pantai Shuhaibah. Okey, tadi gelap sikit Bang Cik, kita menuju ke sini supaya nampak Bang Cik ni cerah sikit. Tadi nampak Bang Cik gelap. Okey, di Pantai Shuhaibah kira-kira 100 km daripada Kota Mekah. Pantai ni amat berjasa kepada penduduk Mekah sebenarnya. Okey, apa jasa Pantai Shuhaibah ni? Nanti Bang Cik akan ceritakan kepada anda semua. Ini kena mengena dengan syarikat konsesi Malaysia. Ramai yang tak tahu fakta ni. Okey, apa Bang Cik buat di Pantai Shuhaibah ni sebenarnya? Bang Cik berkemping bersama keluarga. Bersama keluarga di hadapan ni. Ni di hadapan sini. Sekarang tengah siap-siap breakfast. Sebenarnya daripada 2 pagi lagi Bang Cik dah berkemping di sini. Bukan Bang Cik seorang je sebenarnya berkemping malam-malam di Pantai Shuhaibah ni. Banyak lagi, ramai lagi sebenarnya. Kalau kita tengok tadi daripada sedutan sunrise tadi pun kita dapat tengok memang ramai. Keistimewaan dia, pantai ni adalah tiada batu. Okey, kalau kita tahu kebanyakannya pantai-pantai di Laut Merah kebanyakannya berbatu, tetapi memang dekat sini tak ada batu langsung dan berlandai sahaja. Jadi kita boleh bermain sampai ke ombak sana. Jauh Okey, Bang Cik pun tak pasti. Semalam adalah bulan mengambang, tapi Bang Cik boleh dapatkan perbezaan antara pantai di Malaysia dan juga pantai di Arab Saudi ni. Sebabkan Bang Cik memang tak nampak dia pasang surut. Sebab memang daripada semalam, daripada pukul 12 malam, daripada pukul 2 pagi, 3-4 pagi, inilah takuk air dia. Okey, inilah takuk air dia yang tak berubah-ubah. Tapi bukan sebenarnya Bang Cik nak ceritakan kecantikan Pantai Shuhaibah ni. Dia ada 2 sebenarnya. Okey, kat sini juga kita boleh bergambar. Nanti akhir sekali insya-Allah Kak Zurin, kita akan pergi tak tempat kapal? Boleh tak apa, kita akan pergi juga tempat kapal karam yang kita boleh nampak. Okey, dia seperti Star Cruise seperti kapal mewah yang karam di tengah lautan yang kita boleh bergambar. Cantik sebenarnya. Sebenarnya vlog tu Bang Cik dah buat di awal-awal kemunculan YouTube Bang Cik Live. Tapi tak apa, Bang Cik akan tunjuk di akhir sekali. Sebab Bang Cik rasakan ramai yang tak tengok lagi video tu. Okey, Bang Cik akan tunjuk. Tapi Bang Cik akan ceritakan selepas ini apakah jasa air laut Shuhaibah ni. Okey, Bang Cik nak sarapan pagi dahulu.
Okay, kita tengok sarapan pagi yang disediakan oleh Kak Zurin kita. Kak Zurin. Ya. Apa sarapan pagi sebenarnya? Yang Nasi kita goreng. Kita ada nasi goreng. Teh tarik ni. Ada teh tarik Ya. Okey. Lepas tu ni steamboat. Menu biasalah, menu berkelah biasa Kak Zurin kita orang semua adalah Steamboat. steamboat. Kalau kita tengok Eden sedap lagi tidur. Okey, kita tengok Eden sedap lagi tidur di dalam. Tapi Nurul Hajah pun ada, tapi berada bersama dengan Khadijah kat dalam. Okey, bancik sarapan dulu, nanti kita akan bercerita tentang, sebab Kak Zurin pun tak tahu fakta ni sebenarnya. Kak Zurin pun tak tahu fakta, dan ramai yang tak tahu fakta yang syarikat Malaysia bertanggungjawab. Tak apa, bertanggungjawab kes apa? Kita akan ceritakan sebentar nanti. Tunggu bancik sarapan dulu. Okey. Okey, alhamdulillah. Akhirnya bancik dah kenyang. Okey, kalau kita tengok kat belakang tu memang ramai yang sedang bermandi-manda di kawasan ini. Tapi tak apa, hari ni memang bancik memang nak fokuskan apa yang bancik nak beritahu pasal tadi. Yang bancik cakapkan yang syarikat Malaysia. Okey, syarikat Malaysia 50%. Okey, 50% bekalan air. Okey, bekalan air yang seperti kita tahu Arab Saudi menggunakan sumber air pantai ataupun air laut untuk mendapatkan bekalan air bersih. Dan bayangkan 100 km daripada Laut Syuhaibah ni, dia ada paip yang begitu panjang, sepanjang 100 km, membekalkan air untuk Kota Mekah. Okey, dia setiap provinsi ataupun setiap kawasan ataupun setiap daerah ataupun setiap negeri, dia ada tempat proses air ni sebenarnya. Tetapi Malaysia hanya bertanggungjawab, syarikat daripada Malaysia hanya bertanggungjawab di Mekah sahaja, iaitu 50% kerjasama. Okey, kerjasama di antara syarikat, tiga syarikat gergasi pada mulanya. Okey, 3 syarikat gergasi. Kalau nak tahu tak syarikat mana sebenarnya? Syarikat daripada TMB, Khazanah dan juga Malakoff. 50% mendapat share. 50% dapat share daripada pemprosesan air mentah ke Kota Mekah. Bayangkan syarikat pada Malaysia dapat konsesi konsesi, dan cara proses dia sebenarnya bancik dah pergi ke kilang tersebut, ke kilang air, tetapi di kawasan tersebut kawasan industri, memang kamera langsung kita tak boleh angkat yelah, mana-mana kawasan industri seperti Petronas di Malaysia pun, di kawasan Kemaman, bukan Kemaman, alamak, Malaysia pun lupa dah. Kawasan Petronas Kudai pula dah, Kudai sini. Kemaman okey, tak apa, siapa yang tahu kawasan Parker. Kawasan Parker kita tak boleh ambil gambar ataupun ambil video. Kawasan industri. Sama juga di Arab Saudi, di mana-mana tempat seluruh dunia, kawasan industri kita dilarang untuk merekodkan sesuatu. Okey, bancik dah tengok, bancik dah masuk dan mengikut. Sebabkan dia ada pegawai daripada TMB semasa tu, tetapi dah balik ke Malaysia, sahabat bancik, dan dia explain bagaimana air itu diproses. Okey, air itu diproses melalui air daripada air laut, dimasukkan kepada kilang dan dipanaskan dengan menggunakan minyak. Kak Zurin boleh dengar sekali ni, sebab ni fakta. Okey, dipanaskan menggunakan minyak, dan minyak air tersebut telah menjadi wap, seperti proses reverse osmosis. Reverse osmosis. Dan apabila menjadi wap, dan dia akan bertukar menjadi air yang tak ada masin. Sebenarnya proses ni juga digunakan oleh kapal-kapal laut. Kapal-kapal laut yang pergi berbulan-bulan, bertahun-tahun, diorang pun tak mempunyai bekalan yang mencukupi untuk
air bersih. Seperti juga itulah proses dia dan mengikut kepada TMB, pegawai TMB tersebut, memang air yang di RO kan boleh diminum. Spek dia sampai boleh minum. Cuma bila kita dah sampai ke Mekah, yelah kita tak tahu dia punya pipe dia berapa lama apa semua. Jadi kadar kebersihan dan banci tak menggalakkan kita masak. Okay, kita masak ataupun kita minum air pipe daripada proses daripada air laut ni. Kalau sebab kebanyakannya yang banci tengok akan batuk-batuk. Sebab tu kita orang macam mana pun akan membeli air mineral ataupun meminum air zam-zam untuk lebih selamat lah, untuk lebih selamat, yang lebih dipanggil apa tu, lebih yakin daripada kita dapat batuk-batuk. Banci tak tahu ada efek ataupun tidak, sebab ikutkan kepada pegawai tersebut, iaitu sahabat banci, memang boleh diminum. Okey, mengenai 3 syarikat yang banci sebut tadi, iaitu Khazanah, Malakoff dan TMB, sebenarnya tahun 2018 tak silap banci ataupun 2017, Khazanah dah menarik diri dan hanya sekarang ni ada 2 syarikat sahaja yang bertanggungjawab, iaitu Malakoff dan juga TMB. InsyaAllah pegawai-pegawai pada permulanya, ramai pegawai-pegawai daripada Malaysia daripada TMB semua ada di kawasan kilang yang dipertanggungjawab lah, sebab masa opening ataupun masa pembuatan. Tetapi sekarang ni dah tinggal 1-2 sahaja, sebab teknologi tu kita dah bagi dah dipelajari oleh orang Arab Saudi sendirilah. Okey, kilang dia sebenarnya kita boleh nampak sebenarnya daripada sini, tapi disebabkan matahari terlampau bersinar, kilang dia hanya di tepi jalan, di tepi ni je, di tepi pantai. Bukan di tepi pantai, di tepi pantai di sebelah sana, ujung sana. InsyaAllah banci akan selit-selitkan juga gambar-gambar kilang tersebut, sebab sumber-sumber tu kita boleh dapati di website sebenarnya. Cuma orang Malaysia tak tahu, sebab kalau tanya orang TMB pun, orang TMB sebenarnya tahu, kerana TMB diberi kepercayaan. Nasib baik ada tu, dipercayai kepercayaan untuk daripada minyak menukar kepada tenaga. Daripada minyak kepada tenaga, dia cara dia lah, dia macam tu lah dia punya prosesan dia. Kita boleh je tengok dekat tahunan. Okey, tahunan antara bisnes TMB, iaitu report tahunan TMB sendiri. Okey, sekejap lagi banci akan tunjukkan kawasan kapal karam. Kita orang tengah kemas-kemas. Okey, Kak Zurin pun dah siap-siap. Kita akan tunjukkan sebentar lah cara jalan ke sini apa semua. Kita akan tengok kapal karam. Memang cantik. Kalau datang sini, kalau tak bergambar di tempat kapal karam tu macam tak sah, orang cakap. Okey, jom ikuti banci jalan-jalan sekitar Shuaibah. Okey, jom. Banci pun tak boleh nak tinggalkan Kak Zurin kemas sorang-sorang. Banci akan kemas juga. Okey. Okey, kita dah sampai checkpoint yang kedua yang banci nak cakapkan. Dekat sini adalah kawasan yang kapal Star Cruise. Banci tak tahu tahun bila, tapi dikatakan dah lama sebenarnya. Star Cruise karam di tepi lautan. Okey, kalau kita tengok tadi pun, inilah keadaan yang kebiasaan kita tengok di Red Sea, di kawasan Laut Merah. Biasanya di tepi-tepi pantai ni penuh dengan batu karang. Kat sini. Okey, dia pantai dia bukan pantai berpasir, tetapi pantai yang berbatu kalau kita tengok. Okey, kawasan ni memang tak ramai orang. Biasanya memancing pun tak banyak. Biasanya memancing kat kawasan yang banci pergi tadi, kira-kira dalam 1.5 km juga jarak dia. Kawasan Shuaibah ni besar. Okey, kawasan Shuaibah ni besar. Jadi tengok, inilah kawasan dia.
yang berkarang. Inilah Bancik cakap. Sebenarnya Bancik dah buat vlog ni di awal kemunculan Bancik YouTube. Kira-kira setahun yang lepas kak lebih kurang setahun yang lepas Bancik dah detailkan pasal kapal ni. Okey. Inilah. Siapa-siapa yang belum tengok lagi, bolehlah terbalikkan. Okey, kebalikkan vlog Bancik yang lepas. Kita adalah tunjuk pasal kapal ni sahaja. Okey, kita akan menuju ada satu tempat lagi sebelum kita keluar. Okey, sebelum kita keluar, kita akan tunjukkanlah. Kita akan akhiri. Cantik juga kawasan tersebut, kawasan macam marina. Kawasan kapal-kapal nelayan. Itu adalah pintu masuk untuk ke kawasan perkelahan ni. Kawasan perkelahan yang kerap juga kita orang datang untuk berehat sambil-sambil kita melihat laut, melihat pantai. Okey, jom kita teruskan perjalanan. Kita akan akhiri di pintu masuk, insya-Allah. Okey, Dija Bancik live. Okey, inilah pintu masuk dia. Okey, ada juga kapal karam kat situ. Bancik dapat rasakan kapal karam ni memang disengajakan untuk ekosistem tempat kita tengok tadi banyak sarang burung banyak burung berterbangan. Jadi untuk mengekalkan ekosistem sini, macam sini dia tak ada pokok-pokok. Jadi itulah kegunaannya untuk menjadi sarang-sarang burung. Kita tak tahulah dia kapal karam tu terkaram sendiri. Ni teori kami. Sebab bila tanya orang Saudi sendiri pun, diorang cakap kapal tu dah lama. Okey, kat sini kita dah berada di bot-bot nelayan. Okey, cuma keistimewaan dekat sini yang Bancik dapat tahu daripada orang Saudi sendiri, bot-bot nelayan ni tak boleh keluar masuk bebas. Dia macam mana pun bila dia keluar ke kawasan laut, dia kena register dekat tentera. Tu base tentera base tentera laut. Dia kena ada permit untuk keluar. Lepas tu bila dia masuk, dia kena, kapal tu kena check dulu. Kapal tu kena diperiksa dahulu, baru dia boleh simpan kapal dia dekat kawasan ni. Macam custom ni. Dia macam dia nak menjaga perairan, dia tak nak ada benda yang tak boleh bawa balik, tak boleh bawa balik. Sebenarnya Malaysia pun ada peraturan tu, cuma cara penguasaan. Okey. Macam kita orang pergi Umblu cari tu, memang laut dia memang kita kena lalu. Macam kita, walaupun itu adalah kawasan pelancongan, kita kena lalu dulu kawasan tentera. Kita kena, walaupun macam mana pun, bot tu kena beratur, kena masuk dekat JT, buat inspection. Buat inspection dahulu. Betul-betul. Ya. Itu yang Bancik dapat tahu daripada orang Saudi lah. Jadi nak dapatkan permit untuk pergi keluar pun cukup susah. Disebabkan Laut Merah ni pun, kalau kita tahu, dia macam sebatang sungai besar. Dia macam, dia sambungan daripada Mesir, Andaman Sea bukan Andaman Sea, yang laluan kapal lah, laluan kapal yang tersangkut hari tu. Okey, dia terus pergi ke Laut Merah dan boleh pergi ke Malaysia, memotong jalan Laut Afrika. Sebab tu kapal-kapal laut, kini di tengah-tengah tu banyak kapal-kapal kargo yang sedang keluar masuk. Dan sebabkan tu juga tentera-tentera sini cukup tegas, kerana ada sahaja kapal-kapal seludup masuk. Sama ada seludup orang ataupun seludup barang. Okey, inilah pintu masuk dia, jambatan kecil. Ramai yang sedang memancing kawasan ni. Okey, tengok dia memancing. Dia ada jambatan kecil je nak masuk kawasan peranginan ni, kawasan peranginan, kawasan perkelahan. Okey, ni adalah ni. Nanti kita akan terus sampai ke jalan besar. Okey Kak Zurin, InsyaAllah itu sajalah untuk vlog kali ini. Okey, kita akan bertemu untuk vlog yang akan datang, InsyaAllah. Okey, semoga vlog ini bermanfaat dan kita sebagai rakyat Malaysia ataupun rakyat Jawi ataupun rakyat di Asia Tenggara berbangga dengan pemrosesan air
yang dipertanggungjawabkan oleh JSC Malaysia. Kita panggil JSC lah sebab dia daripada TMB dan juga Malakoff. Okey. Kalau tak percaya, sila Google. Yes. Dan juga tanya orang TMB akan tahu, memang tahu benda ni sebab setiap tahun ada dalam report tahunan TMB itu sendiri. Okey, bye bye. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga kongsi-kongsikan. Yes. Supaya kita rakyat Malaysia semua tahu yang bekalan air yang disediakan untuk Mekah adalah daripada syarikat Malaysia juga sendiri. Okey, ni kawasan tentera. Bang Cik tak boleh nak shoot dah. Okey, bye bye. Bang Cik live. Bye bye. Bang Cik live.